A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum memulakan perbincangan saya pada hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Naim Syawal bin Kamil, bernombor matrik 050227. Tajuk yang saya telah pilih daripada 3 tajuk yang diberi pilihan ialah Al-amru idza daqa ittasa'a wa idza ittasa'a daqa. Tajuk ini merupakan cabang atau kaedah pecahan asas daripada Al-masyaqqah tajlibut taysir, yang merupakan kaedah asas yang ketiga dalam qawaid fiqhiyah. Bagi memahami dengan lebih lanjut, eloklah kalau saya jelaskan dulu istilah-istilah Arab yang telah saya sebutkan. Yang pertama, Al-masyaqqah tajlibut taysir, maksudnya kesukaran membawa kemudahan. Istilah yang kedua, idza daqa al-amru ittasa'a, maksudnya apabila sesuatu itu sempit, maka hukumnya menjadi luas. Yang ketiga, idza ittasa'a al-amru daqa, maksudnya apabila sesuatu itu longgar atau luas, maka hukumnya menjadi sempit. Saya akan jelaskan terlebih dahulu tajuk yang pertama, iaitu idza daqa al-amru ittasa'a. Huraian bagi kaedah ini ialah sesuatu perkara itu apabila sukar dan menyempitkan manusia, maka hukumnya menjadi luas. Dengan kata lain, segala sesuatu itu apabila sukar dilakukan, hukum pelaksanaannya menjadi mudah dan longgar. Menurut Syekh Izzuddin bin Abdul Assalam, kaedah ini bertepatan dengan syariat Islam yang dibina berdasarkan prinsip kemudahan dan bukannya menyukarkan. Sesungguhnya ini merupakan rahmat pensyariatan Islam untuk membawa kebahagiaan kepada umatnya atau manusia seluruhnya di dunia dan di akhirat, dengan memberikan keringanan sepanjang dalam situasi yang merumitkan dan membebankan. Dalam keadaan demikian, Islam juga memperluaskan hukum bagi kesempitan tersebut untuk menghilangkan masyaqqah yang wujud. Selain itu, kaedah ini juga berasal daripada fatwa dan pendapat Imam Asy-Syafi'i ketika beliau ditanya beberapa soalan berkaitan permasalahan fiqh. Contoh ringkas bagi kaedah yang pertama ini ialah apabila ketiadaan air untuk berwuduk, maka hukumnya menjadi luas dengan mengharuskan tayamum. Ketiadaan air untuk berwuduk tu dikatakan sebagai keadaan yang sempit, maka keluarnya hukum yang mengharuskan tayamum yang meluaskan keadaan kesempitan tadi. Hukum furu', contoh yang mengikut hukum furu' daripada kaedah yang pertama ini, yang pertama ialah sudah memadai dengan saksi wanita dan diterima saksi wanita dalam perkara lelaki tidak mengetahuinya dan melihatnya seperti cacat pada anggota dan lainnya. Contoh mengikut hukum furu' yang kedua ialah tidak perlu keyakinan dan cukup dengan zan atau berat sangka sahaja dalam masalah arah kiblat, suci, tempat dan lainnya. Contohnya, kita dalam kesempitan, contoh kita sesat di dalam hutan ke, ataupun kita berada di tempat yang tiada arah kiblat, kita tak tahu arah kiblat dia, maka dalam keadaan itu tidak perlu keyakinan, cukup dengan rasa hati macam kiblat tu betul, kita ikut kiblat yang betul dan kita boleh terus laksanakan solat. Contoh mengikut hukum furu' yang ketiga ialah menurut Imam Al-Zarkashi menjelaskan seseorang itu haruslah menggunakan bekas yang diperbuat daripada emas dan perak untuk berwuduk sekiranya tidak ada bekas lain. Kiranya dalam kesempitan dia dah tak ada bekas lain untuk buat ambil wuduk. Kalau dalam dulu dia kena cedok lah air untuk berwuduk. Macam sekarang ni tak perlu. Sekarang ni kita guna paip je. Kaedah yang kedua ialah idza ittasa'a al-amru daqa. Bila keadaan tu dah longgar, tu luas, maka disempitkan pula.
huraian bagi kaedah ini ialah apabila sesuatu masyaqqah itu hilang, maka hukum pelaksanaannya kembali kepada asalnya. Antara lain maksudnya settle hukum itu kembali kepada situasi yang asal. Contohnya, hukum itu luas ketika situasi darurat, dan apabila darurat tu dah berhenti, dah hilang, maka hukumnya disempitkan semula. Imam Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin telah menggabungkan kedua-dua kaedah tersebut dengan ungkapan kullu ma tajawazu an haddihi in akasa ila diddihi. Maksudnya, setiap yang melampaui batas, maka hukumnya dikembalikan kepada yang berlawanannya. Contoh ringkas bagi kaedah ini ialah seseorang tak boleh sewenang-wenangnya memilih tayammum berbanding wuduk dalam urusan bersuci, melainkan ada sebab rukhsah seperti sakit atau tiada air. Contoh dalam bagi hukum furuk kaedah ini pula ialah melakukan gerakan yang sedikit ketika sedang mendirikan solat adalah diharuskan. Namun begitu, tak boleh melakukan gerakan yang besar ataupun gerakan yang berulang-ulang seandainya tidak ada desakan atau keperluan berbuat begitu. Contoh, kalau ada kotoran kita nampak ketika solat, kita rasa macam nak bersihkan sikit, kita banyak sangat bergerak, risau sampai terbatal solat tu. Kecuali kalau katakan ada sesuatu yang boleh menyebabkan solat kita batal, tapi kita halang. Contoh, kita digigit semut ke apa, sakit sangat sampai tak boleh nak fokus solat, maka kita gerakkan sikit kaki untuk mengalihkan semut tersebut. Itu dibolehkan. Seterusnya, contoh bagi hukum furuk bagi kaedah ini yang kedua ialah seseorang yang dalam keadaan lapang seharusnya boleh melakukan solat di awal waktu serta menepati segala rukun dan syarat yang sempurna. Kalau dalam keadaan macam ni, kita tak bolehlah sewenang-wenang nak lewatkan solat. Kalau ikut dalam keadaan ni, memang kena awalkan solat lah, sebab dah tak ada benda lain yang mengganggu kita untuk buat solat, kenapa kita lewatkan? Kesimpulannya, prinsip kaedah daripada masyaqqah tajlibu taysir ini banyak didasarkan hukum-hukum Islam dan terbit daripadanya segala hukum kemudahan, kesenangan dan keringanan asas. Sesungguhnya banyak kesenangan yang telah Allah letakkan pada umat-umat Islam. Contohnya daripada segi solat, dari segi berpuasa, dari segi musafirnya. Kalau solat, antara rukhsah yang biasa kita dengar ialah boleh solat ketika keadaan sakit, boleh solat secara duduk. Bukan sahaja duduk, malah baring pun boleh, sebab kerana solat itu adalah wajib. Yang kedua, kalau contoh solat rukhsah dari segi musafir pula. Contoh, kalau kita musafir lebih 2 marhalah, kita dibenarkan untuk melakukan solat jamak ataupun solat qasar. Kerana itulah rukhsah. Seafdalnya kita melakukan rukhsah yang telah diberikan kalau dalam konteks musafir ini. Yang terakhir, daripada segi puasa. Contoh, kalau orang yang dia ada sakit yang tak boleh dielakkan, yang terpaksa makan ubat, maka dia memang dibenarkan untuk tidak berpuasa. Sekian saja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.